Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. So kali ini kita akan bincangkan pula satu topik iaitu differentiation. Alright, so jadi dalam video kali ini kita akan melihat beberapa perkara basic ya. So kita akan melihat tiga perkara ini iaitu tangent to a curve, tangent ya. Jadi yang kedua adalah derivative of a function f prime dan tangent line dan juga normal line, dan juga sedikit kita bincangkan mengenai beberapa keadaan di mana misalnya derivative is not exist dan sebagainya. Kita akan lihat kemudian lah ya. Okey, so kita bincang mengenai tangent to a curve dulu. So ini adalah graf basic ya, graf basic apabila kita nak menjelaskan mengenai tangent dan hubung kaitnya dengan derivatif. Baik, kita pertimbangkan katakan ada satu graf kuadratik macam ni ya, yang warna merah ni ya. Ini adalah satu graf kuadratik. Lepas tu katakan kita diberi dua titik. Kita diberi dua point, katakan point P dan juga point Q. Right? So saya besarkan sikit. So sekarang ni apabila kita sebut kita ada rajah macam ni, garis yang menghubungkan kedua-dua P dan Q ini ya, ini disebut secant line ya. Secant line ni apabila kita ada dua titik macam ni. So di mana kalau sebelum ini kita belajar, jika kita diberi dua koordinat, dua titik macam ni, kan kita ada rumus kan, kita rumus macam mana kita nak dapatkan kecerunan dia. So kalau masih ingat lagi, kita ada rumus y2 tolak y1 over x2 tolak x1 kan. So macam ni saya boleh tunjukkan sikit dekat sini. Misalnya kita ada yang macam ni kan. Sebelum ini kita dah tahu yang ni kecerunan iaitu m, katakan m, kita ada y2 tolak y1 over kita ada x2 tolak x1 kan. So ini adalah jika kita diberi dua koordinat iaitu koordinat A dan juga koordinat B. So dalam kes ini koordinat tu adalah koordinat P dan juga koordinat Q kan. So jadi ini disebut secant line. Alright. Now kita assume yang dekat sini katakan ini ya, jarak di antara P dengan Q ni, base dia katakan dia adalah H katakan. So katakan dekat sini kalau saya buat, saya lakarkan sikit kat sini, katakan belah sini daripada P ini sampai Q ni, katakan dia adalah H. So kita perhatikan H ini, apa yang akan berlaku kalau H ini menghampiri nilai 1. Maksud dia H ni semakin kecil, betul tak? So bukan H menghampiri 1, apabila H ini dia ada satu jarak kan. So kalau jarak H ini semakin kecil sehingga dia tak ada jarak, sehingga dia menghampiri kosong. So maksud dia kalau H ini menghampiri kosong, ataupun kita boleh sebut ayat lain, H ini sama dengan dia dah tak ada jarak lah kan. So maknanya apa yang berlaku adalah titik Q ini, perasan tak, kalau H ni semakin kecil, maksud dia semakin ke kiri kan, ke kiri menghampiri point 1 ni, maksud dia Q ini dia akan bergerak ke mana? Dia akan asal dekat sini, dia akan menghampiri mana? Dia akan pergi sini, dan akhirnya dia akan menghampiri nilai P, betul tak? Q ni lambat laun apabila H ni semakin kecil jarak dia, Q ini akan menghampiri titik P. So last kali akhirnya kita hanya akan mendapat satu point P saja, betul? So jadi garis ini akan jadi garis lurus macam ni. Ya. So instead of dia menghubungkan dua point macam ni, akhirnya dia akan stand alone. So tinggal P aja sebab Q ni dah menghampiri P. So akhirnya dia akan hanya ada satu garis sahaja yang melalui P. So garis tersebut kita panggil garis tangent. Ya. So tangent tu adalah suatu persamaan, juga kita boleh panggil persamaan garis tangent. Ya, it is a straight line. Dia adalah suatu garis lurus yang melalui P. Bila kita sebut garis lurus, maka kita akan menggunakan formula garis lurus. Kalau ingat lagi formula garis lurus, kita ada bentuk yang macam ni kan, iaitu
Y tolak Y1 sama dengan M, iaitu X tolak X1. Yang ni kan. So jadi kita boleh menggunakan yang ini untuk mendapatkan persamaan garis lurus ataupun persamaan garis tangent tersebut. M ini ingat ya, M ni adalah dia punya kecerunan. Nanti kita akan bincangkan M ni sebenarnya adalah dy over dx ataupun f prime. So ini sebenarnya nanti kita boleh tulis ini, kita boleh tulis sebagai f prime ataupun dy over dx. Sama lah tu. Alright. So jadi kalau kita perhatikan betul-betul, tadi saya ada menyebut istilah apabila h ini semakin kecil, betul tak? So maksudnya h ini semakin kecil sehingga dia menghampiri kosong. Nampak tak? Saya menggunakan perkataan menghampiri. So disitulah timbulnya limit, iaitu had. Alright. So jadi ada banyak lagi reference yang boleh kita lihat dalam mana-mana buku rujukan ataupun dekat internet, Google dan sebagainya. So sila rujuk kat sini. So jadi kalau nak mudah cerita, kita katakan kita nampak kita nampak h ni semakin mengecil. P ni katakan ini adalah FA, katakan FA. Kalau P ni adalah FA, maka Q ni adalah FA tambah H. Nampak tak? Kalau sini saya boleh tulis kat sini, katakan di sini saya boleh katakan sini FA, katakan FA kat sini FA di sini, maka dekat sini saya boleh katakan ini adalah FA tambah H. H tu tahu kan? H tu adalah jarak ni. Di mana jarak ini akan semakin mengecil tau. So jadi di situlah nanti kita boleh memberikan pemasukan limit seperti yang ini. So nanti kita boleh tulis something like this. Limit apabila h menghampiri kosong. Nampak tak? So jadi kita kalau saya lengkapkan sikit dekat sini, kita boleh tulis apa? Menghampiri kosong apabila ini menghampiri P. Q tolak P. So kita boleh tulis F A tambah H tolak FA over H. So macam ni. So H ini akan semakin kecil lah. So jadi inilah sebenarnya kita boleh hubung kaitkan visual ini, rajah ini dengan limit dan sebagainya. Dan dari sinilah akan timbulnya derivatif, iaitu dy over dx ataupun f prime, iaitu kadar. So jadi sini adalah kita betul sebagai f prime. Alright, so f prime pada satu titik lah, katakan f prime pada satu titik A, katakan. Okay, so jadi dari sini kita boleh lihat satu definition yang berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi, iaitu definition of derivative. So jadi yang ini adalah seperti yang saya terangkan tadi, yang ni iaitu rumus ini. Jadi inilah yang juga kita sebut sebagai the first principle. Right, the first principle of derivative. Nampak ya? So kita boleh takrifkan derivatif itu dengan ini f prime ni. Boleh kita ungkapkan dalam bentuk limit seperti yang ini. Alright. So by using the first derivative, sebenarnya kita boleh misalnya macam ni lah ya. Kalau kita nak menggunakan, kita nak dapatkan contoh semudah macam ni lah. Katakan kita ada fx sama dengan 2x kan? 2x kuasa 2. Katakan contoh macam ni kan. Memang kita boleh dapat f prime x, derivatif ni kita dapat apa kat sini? Kita dapat 4, betul tak? 4x, betul? So ini kalau kita guna secara terus without using the first principle of derivative. Tetapi kalau kita menggunakan the first principle, maka kita perlu menggunakan pendekatan ini. Alright. So dia bergantung kepada soalan. Okey, mari kita lihat satu soalan, misalnya macam ni. Okey, finding the derivative using the definition. So kita fahamlah kot. Definition itu bermaksud kita akan menggunakan the first principle yang tadi tu. So jadi katakan kita dapat kita tahu dia punya derivatif adalah yang ini. Kita diberi fx tu sebagai berikut. 2x kuasa 2 tambah x tolak 3. So macam ni kan. Jadi kalau kita nak kira-kira balik,
Kalau secara terus, kita dapat apa? 4x tambah 1 kan? Memang betul pun. Sama je benda ni. Tapi by using the definition, kita kena menggunakan yang ada limit tu. So yang ini. So kita akan masukkan satu persatu lah ya. Kita akan menggunakan A dulu. So kita guna saja. So kalau kita diberi fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 3, kalau fa dia jadi 2a kuasa 2 tambah a tolak 3. So kita dapat yang ini. Ini kan. So kalau fa tambah h bermaksud yang bahagian x ini gantikan dengan a tambah h. Gantikan je. So kita gantikan kat sini. So kita ada 2a tambah h kuasa 2 tambah x ini akan jadi a tambah h tolak 3. Jadi kita teruskan penyeraan tu dan kita akan dapat seperti yang kamu nampak dekat sini. Yang ni lah. Right? Kita permudahkan, yang mana-mana boleh kita permudahkan, dan kita akan dapat 4a tambah 1. So macam ni lah. So jadi dekat sini kita ada apa? F prime A sama dengan 4a tambah 1. Kalau f prime x, dia akan jadi 4x tambah 1. Alright? So, kalau dia tanya, katakan dibagi point, katakan. Contohnya, dibagi point, katakan, cari derivatif ini, for example, contoh, pada point, katakanlah, 2, 1. Kan? Pada 2, 1, kan? So, jadi, dekat sini kita tahu, ini adalah x, ini adalah y, kan? So, jadi kita hanya akan menggunakan yang x sajalah. So, kita akan gunakan x sama dengan 2 sahaja. Kita substitutekan ke dalam fx sama dengan yang tadi tu. 4x tambah 1 kan? 4x tambah 1 yang ni kan? So, kita masukkan ini ke dalam sini. Maka, kita akan dapat jawapan dia sebagai 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Contohnya macam ni. Alright? So, ini kalau menggunakan first principle of derivative. So, ingat ya. So, mana-mana soalan yang dia require by using the definition, maka kita kena sedia maklum kita akan menggunakan yang ini. Alright. Ni selesai yang itu. Lepas tu, kita bincang sedikit mengenai tangent and normal line. Seperti mana kita tahu sebelum ini. Tangent line tu kita dah tahu kan. Iaitu garis tangent ini. Garis lurus garis lurus tangent ini yang melalui satu titik tertentu. Dia mesti touching the graph. Dia mesti touch the graph. Ini tangent. Okey, kalau ada satu garis lain yang berserenjang dengan garis tangent tu, kita sebut normal line. Misalnya ini dia berserenjang tau. Nampak kan? Normal line tu adalah garis yang berserenjang, iaitu 90 darjah, berasaskan garis tangent ini. So, ini adalah normal line, inilah normal line, inilah normal line. Dan normal line tu, macam biasa, dia akan melalui point yang sama dengan garis tangent tersebut. Jadi, kita dah tahu dah sebelum ini, ada hubungan di antara kecerunan garis tangent dengan kecerunan garis normal, iaitu hubungan dia lah yang ini. Yang ini kan? So, jadi kita dah sedia maklum dah, inilah hubungan dia. Jadi, berasaskan yang ini, kita akan boleh manipulate kita boleh menggunakan hubungan ini untuk menjawab beberapa soalan yang berkaitan. Jadi jangan lupa ya, garis tangent kita punya kalau kita nak tulis mula kat sini, kalau saya buat macam ni kan, kalau saya ada untuk garis tangent ini secara umum ya, untuk garis tangent kita ada macam y sama dengan y tolak y1 sama dengan m. Katakan saya buat m tangent lah ya. M lah. Lepas tu ini x tolak x1. Betul tak? So, jadi kalau kita nak mencari yang normal, kita hanya masih lagi menggunakan persamaan garis lurus, tapi kita ubah suai sikit lah. Kita boleh buat macam ni. Y tolak y1 sama dengan m, ini normal x tolak x1. Yang lain semua sama, cuma yang ini kita boleh tulis sebagai apa? Ni kita boleh tulis sebagai, kalau kita perkemaskan dia, kita dapat y tolak y1. Ini jadi apa? Ini jadi negatif 1 per m tangent x tolak x1.
1. Sebab apa kita dapat? Sebab kita ada hubungan yang ini kan. M tangent darab M normal sama dengan negatif 1. Sebab kita ada ini, kita boleh manipulate hubungan ini supaya kita memperoleh bahagian ini. Okey guys. So macam itulah. So lebih kurangnya macam ni. Jadi kita akan melihat beberapa contoh yang berkaitan dengan ini. So ini adalah persamaan dia, apa yang saya sebut tadi kan, equation of the tangent line, persamaan garis tangent. Ini tadilah yang saya sebut tadi ni kan. Jadi dari segi penulisan kita kena faham ini M ni adalah apa? M ni adalah kecerunan, betul? So kecerunan juga boleh kita tulis sebagai F prime. Ya, F prime. F prime pun kecerunan juga. M pun kecerunan juga. So kita boleh pakai kedua-dua ini adalah benda yang sama. Right? So jadi sebaliknya, kalau kita nak mencari equation of normal line, dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia ada negatif kan? Ada negatif 1 per F prime. So sama dengan yang saya terangkan dekat sini tadi. Yang ni kan? Jadi asas dia sama. Kita ada satu ni je. Dari sini kita boleh expandkan dia based on apa yang diberi. Kalau dia minta normal, maka kita akan manipulate dekat sini. Right? Kita guna hubungan ini. So jadi itu adalah berkaitan dengan garis tangent dan juga garis normal. Persamaan garis tangent dan normal Okey, yang ini kita nak melihat satu hubung kait satu hubung kait. So ini kena listen carefully So kita nak satu hubung kait. Dia kata the graph of a function and its derivative. So jadi kita perhatikan, okey. Kita diberi dua graf, yang sebelah atas dan sebelah bawah. Right? Sebelah atas dan sebelah bawah. Jadi yang atas ini adalah fx. Ini adalah, so saya buat sikit. Yang ini adalah fx. Ini adalah fx. Sementara yang bawah ni adalah f prime x. So, macam mana agak-agaknya kita nak memperoleh, if we are given fx punya graph macam ni, macam mana agak-agaknya kita nak mendapatkan sketching for the f prime? Macam mana kita nak baca? Okey, cara dia macam ni. Okey, let's say kita diberi satu graf fx, katakan macam ni y lah. Y sama dengan apa-apa dan sebagainya kan. So, jadi kita perhatikan dekat sini. Nampak tak dekat sini? Dekat dia punya, kalau kita nak sebut, ini adalah dia punya critical point. Right? So, apa yang kamu nampak kat sini? Perasan tak critical point dekat sini? Dekat sini, dia punya apa? Dia punya f prime tu, dia punya kecerunan, dia tak ada kecerunan. Okey, macam ni. Kalau kita baca graf dari sini kan, kita baca ni. So kita baca macam mana? Kita baca graf ini kecerunan dia semakin berkurang, betul tak? Ya. So kecerunan dia semakin berkurang sampai sini dia tak ada kecerunan. Lepas tu kecerunan dia akan naik, akan meningkat, increase sampai part ini dia tak ada kecerunan balik. Lepas tu bila B bagi C ni, dia akan buat apa? Dia akan jadi kecerunan dia akan decrease, dia akan berkurang sampai sini dia tak ada kecerunan balik. Lepas daripada C, kecerunan dia akan increase, betul tak? Sampai habis. Alright? So kalau saya nak tulis dia punya penulisan dia, saya boleh kata this part dekat sini kita ada apa? Kita ada f prime tu adalah negatif, betul? Sampai sini f prime dia apa? Equal to 0. Sampai sini dia akan, f prime dia akan increase, akan bernilai positif. Again, bila sampai B, dia akan jadi f prime dia equal to 0. Sampai kat sini, this part, f prime dia jadi apa? Negatif kan? Sebab dia decrease. Sampai sini, dia akan jadi f prime dia equal to 0 again. Dan this part, dekat sini, f prime dia akan jadi positif sampai ke sudah. Alright? Okay, take note pada f prime equal to 0. Iaitu di sini. F prime equal to 0
kita ada 3. 1 kat sini, 2 kat sini, ketiga kat sini. Itulah ABC tu. So, pada f prime equal to 0, dia akan hit y sama dengan 0. Pada graf f prime, dia akan hit this part. Dia akan hit 1, dia akan hit 2, dia akan hit 3. Clear tak? Itu cara dia ya. Ni satu sampel tau. Satu sampel macam mana kita nak derive the f prime punya graph daripada a given fx. So macam tu. So kita plot dulu yang mana ada f prime equal to 0 tu, plot siap-siap dekat sini. Okay, now kita baca. Bila dia sebut, ingat ya, ini adalah graph f prime ya. Graph f prime ya. So sekarang ni, this part sehingga pada dia ini, kita katakan f prime tu negatif, betul tak? Bila f prime tu negatif, maksud dia akan refer pada yang ini, iaitu dekat bawah paksi x. Ini saya nak bulatkan kat sini, dekat sini, nampak tak? Dekat sini dia akan refer this, yang ini, iaitu garis yang di bawah paksi x. Pasal dia bernilai negatif. Okey, selepas daripada A ni, ini A kan? Ini A. Selepas daripada A ni, dia akan, maksud dia sebelum B lah. Sebelum B, dia akan increase. Dia akan increase. So, ini akan refer pada portion ni. Alright. Ini akan refer pada portion yang ini. Yang ini. So, lepas portion ini, kita jumpa B kan? B dekat sini lah, point dia. Lepas tu dia akan increase lagi kan? Ingat ya, f prime ni positif, so dia akan berada dekat atas pada paksi x tu. Atas pada paksi x. Ini paksi x kan? So sekarang ni untuk determine dia negatif positif, kita nak lihat kalau dia negatif dekat bawah, kalau dia positif dekat atas. Itu je. So jadi di antara B dengan C ni, dia akan negatif, betul? Bila negatif, portion dia dekat bahagian bawah. Macam tu. Bahagian bawah. Dan last kali, portion C dan seterusnya, dia increase, betul tak? Dia increase, maka f prime dia positif. Maka sebab itulah dia berada dekat atas. So maksud dia, kita dah boleh sketching the graph based on this information. Okay guys, so ini adalah dia punya how to sketching the graph for a given fx. We are able to produce the f prime graph dengan cara yang macam ni. Alright. Okay, now kita pergi kepada beberapa teorem pasal derivatif. Kita katakan maksud dia jika f is differentiable, if f is differentiable at x, maka f adalah continuous. Tapi harus diingat ya, bila kita sebut f is differentiable at x tu, jadi normally kita akan buat macam ni tak? Kita akan buat macam ni kan, bila f differentiable kita akan buat f prime, katakan ya. Katakan kita tak tahu apa nombor dia, katakan fa, betul tak? So kita akan cari yang ni lah kan. So dia based on soalan lah, kita sama ada kalau kita diberi dua koordinat, misal dia kan, kita beri dua titik, kita boleh cari dia punya kecerunan kan, f prime dia. Katakan kita ada jawapan, katakan kita set di sini answer. Alright. So saya kena ingatkan, bila pada satu titik A ni, answer ni dia mesti unik. Dia tak boleh bagi dua jawapan yang berbeza. Misalnya kita cuba pada F ini, mungkin dia bagi jawapan 2 katakan. Tapi pada point yang sama juga, kalau kita tengok semula graf tersebut, dia mungkin akan memberi jawapan negatif 2. Misalnya macam tu. Nampak tak? Dia bagi dua jawapan. Jadi dia tak unik. Dalam kes yang macam ni, dia is not differentiable. Ya, ini adalah not differentiable. Ya, so kita katakan dia macam itulah ya. So saya kena ingatkan juga, sebab ini adalah kes-kes khas di mana jika kita katakan kalau f tu differentiable, ini situasi dia yang kita kena elakkan. So maknanya jawapan tu kena
satu saja. Kalau dia memberikan dua jawapan yang berbeza macam ni, maka it is definitely not differentiable. Okey, itu sebagai sampingan lah ya. So teorem ini dia cakap kalau f itu differentiable, maka f tu adalah continuous. Dia selanjar lah, dia bersambung kan. If f differentiable, maka f adalah continuous. Tapi tak berlaku sebalik tau. Dia tak berlaku sebaliknya. Kalau katakan saya terbalikkan dia punya statement ini, bolehkah kita katakan jika f continuous maka f differentiable? No, itu tak betul. Sebab kita ada contoh counter example yang boleh menunjukkan dalam satu-satu case yang f itu adalah continuous tetapi sebenarnya dia is not differentiable. Right? So dia hanya berlaku dalam in one way only. So katakan jika f differentiable macam ni, therefore baru kita katakan f adalah continuous. Macam ni dia berlaku dalam case yang macam ni saja, dalam keadaan yang macam ni saja. Sebaliknya tak boleh. Alright. So kita lihat kat sini. Kita katakan apa ya? Okey, ini hanya satu definition saja. A function f is differentiable at a if f prime a is exist. Okey, tak apa. Kita lihat ini pula. Ini yang tadi yang kita bincang tadi tu, yang kat atas itu, yang ni. Yang tadi. Jadi ini adalah huraian sikit. Tapi nanti kita tengok contoh. Dia kata if f is differentiable at a, then f is continuous. Okay, fine. Ini kita terima Ini okay So ini kita terima yang ni. Ini okay, nampaknya okay. The converse is false. So sebaliknya tak boleh. Alright. So maknanya false lah. Kita tak boleh kata macam tu ya. Dia kata jika f adalah continuous at a, then f is differentiable at a is false. So tak boleh. So dia hanya sehala sahaja. Terbalik tak boleh. Okey, ada contoh ke? Contoh yang macam mana yang kita katakan kalau dia continuous tapi dia tak differentiable? So, kita lihat satu contoh kat sini. Ini contoh dia. Kalau kita ada fungsi yang macam ni, kita ada fx equal to modulus x. Jadi kalau kita lihat visual kat sini, yang ni kalau kita lihat ini contoh. Kalau kita lihat rajah ini, dia memang continuous. Ya, sebab takrifan continuous adalah dia adalah dia garis yang bersambung kan, graf tu bersambung. Betul lah. Dia memang bersambung. Tetapi dalam kes ini dia tidak differentiable. Ya, sebab problem dekat sini. Ya, problemnya dekat sini. Okey. Kalau kita ambil contoh kan, kalau kita ambil contoh yang ini kan, cuba kita lihat ni ya. Kalau kita lihat katakan kita ambil 2 point, katakan kita ambil, kalau kita nak cuba kan, katakan kita ambil kat sini. Alamak, point ni betul tak? Kalau saya ambil sini sini, maksud dia kita nak dapatkan point ini, katakan saya ambil yang ni, ambil point ini satu contoh, lepas tu saya ambil point ini satu, katakan yang ini satu, katakan point ni. Ini okey. Cuba dan sekarang kita point ni berapa? Ini point ni adalah negatif 3, 3, betul tak? Ini adalah negatif 3, ini adalah negatif 3, 3, correct? Ini yang ini adalah 3, 3. Ini adalah 3, 3, betul? So yang kat sini definitely kosong kosong kan? Kosong kosong kan? Okey, cuba kita dapatkan kecerunan dekat sini. Kita nak cari f prime pada kosong. So kita nak cari f prime pada kosong kan. Jadi kita boleh guna konsep kecerunan pasal kita tahu dua titik, iaitu kita tahu point ini dan point ini. Cuba carikan kecerunan for this part. So kalau cari kecerunan for this part for a two given point kat sini, kita dapat apa? So katakan untuk the first one kita dapat apa? Kita dapat dia punya m dia punya f prime dia, kita dapat berapa? Kita dapat y2 tolak y1 kan, 3 tolak 0. So kita dapat 3 tolak
kosong, kosong. Ini kita dapat berapa? Negatif 3 tolak kosong. Negatif 3 tolak kosong. Dekat sini kita dapat jawapan apa? Kita dapat jawapan negatif 1. Betul? Tetapi kalau kita ambil bahagian kedua ini pula, yang ini, kalau kita carikan kecerunan dia, F prime dia, kita dapat apa? Ini kita dapat 3 tolak kosong. Yang ini kita dapat 3 tolak kosong. Jadi ini kita dapat 1. Macam mana? Nampak tak? Kita dapat 1 jawapan tu negatif 1. Satu lagi adalah 1. Kan tak sama. So dia tak unik. Jadi dalam kes ini kita katakan dia not differentiable. Clear? Right. Dia selanjar. Dia continuous. Tetapi at certain point, misalnya dekat 0,0, dia is not differentiable. Right? Sebab dia memberikan dua jawapan yang berbeza. Jadi ada ayat lain yang kerap kita gunakan, iaitu kalau dia mempunyai sharp end, hujung tajam. Sharp end macam ni lah. Sharp end ini this definitely not differentiable. Okay guys. So itu cara dia. Okay. Lepas tu ini adalah secara umum dia. Secara umum dia sebenarnya ada 3 case. Itu satu case tau. Ada 3 case yang kita boleh katakan is not differentiable. So satu adalah yang saya sebut tadi, sharp end, ataupun dia kata a corner, kink. Ini. So maksud dia ada sharp end lah. Sharp end ni yang ni lah hujung tajam. Dalam kes yang macam ni, F is definitely not differentiable. Right? So ini satu kes. Ni contoh yang saya terangkan tadi tu. Ni contoh lain lah. Tapi cara dia sama je, iaitu kita akan dapat dua nilai yang berbeza kat sini. Bila ada dua benda macam ni, dia tak unik, maka kita ada problem dengan differentiable at certain point tu, maka pada point tersebut kita katakan not differentiable. Okay, sharp end satu. Sharp end. Yang kedua adalah kalau graf tu sendiri is not continuous. Dalam kes tadi, graf ni continuous. Ini bukan, nanti ni. Yang ni. Ini graf ni adalah continuous, tetapi dekat sini not differentiable sebab dia ada sharp end. Okey, dekat sini kalau graf tu sendiri memang terang-terang discontinuous. Yang ni discontinuous. Dia memang ni discontinuous. Kalau dia discontinuous, definitely dia not differentiable. Alright, definitely is not differentiable. So macam ni. Ini kes yang kedua. Kalau dia not continuous, maka dia pun akan not differentiable. Okey, kes yang ketiga adalah kalau dia ada vertical tangent. Vertical tangent macam ni. Kalau dia ada kes yang macam ni, maka again dia juga tidak is not dia not differentiable at this point. So dalam kes yang macam ni, yang ni contohnya graf macam ni, dekat sini adalah the vertical tangent. Ini this part. Macam ni. So this part, kalau kita perhatikan, is the vertical tangent kan. Ini kan. So jadi dalam kes yang macam ni, again it is not differentiable as well. So ada 3 case So ada 3 case. So just take note beberapa bentuk pasal differentiable dan sebagainya. Okay guys, so sampai sini dulu video kita kali ini. Hope you enjoy the video. See you in the next video. Thanks for watching.